Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom kita, anjuran Tafaqquh Fiddin yang diusahakan oleh Datin Aliyah dan juga sahabat-sahabat beliau, dan insya-Allah kita akan sambung kuliah pada hari ini untuk kita tadabbur ayat dalam suratul A'la bermula dengan ayat yang ke-9, yang mana dalam ayat yang ke-8 sebelum ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Azza wa Jal memudahkan urusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke arah jalan yang mudah. Apa itu jalan yang mudah? Ulama berbeza pendapat. Sebagai ulang kaji saya sebut secara ringkas, saya sebut secara lalu supaya tuan-tuan ingat, kerana ayat yang ke-9 ni dia ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan Allah Azza wa Jal memudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang mudah. Jalan yang mudah itu ialah jalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quran. Itu pandangan yang pertama. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan kamu wahai Muhammad ke arah sesuatu yang mudah. Yakni kami mudahkan kamu wahai Muhammad untuk menghafal Al-Quran. Untuk hafal Quran supaya kamu boleh mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Allah dengan membacakan kepada mereka Al-Quran. Sebab ayat yang ke-9 dia kata, fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka berilah peringatan wahai Muhammad jika peringatan itu memberikan manfaat, yakni kepada orang-orang yang mendengar nasihat ataupun mendengar peringatan tersebut. Jadi kalau makna ayat ni Allah Ta'ala kata kami memudahkan kamu ke jalan yang benar, yakni kami mudahkan kamu untuk menghafal Al-Quran, supaya dengan hafalan kamu terhadap Al-Quran ini memudahkan kamu wahai Muhammad untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah. Kerana kebanyakan orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka ini begitu obses dengan keindahan bahasa Arab. Mereka begitu obses dengan keindahan syair-syair Arab. Jadi apabila mereka mendengar kehebatan bahasa Al-Quran, maka sebahagian daripada mereka terpesona dan akhirnya masuk ke dalam agama Allah ini hanya semata-mata mendengar Al-Quran. Baik, itu tafsiran. Kalau kita nak tafsir, maksud yang Allah Ta'ala mudahkan tu ialah mudah menghafal Al-Quran. Ada juga yang kata yang kami hantar kepada kamu wahai Muhammad ini ialah sesuatu yang mudah. Kami mudahkan kamu agama, yang mana agama ini bersifat mudah. Jadi supaya kamu boleh memperingatkan manusia tentang agama Allah yang mudah ini, supaya mereka berfikir nak buat apa pergi menganut agama yang sukar, buat apa nak pergi menganut agama yang payah untuk difahami. Kerana agama ini Allah Subhanahu wa taala hantar
kepada orang Badui yang fikirannya itu tidaklah sukar, tidaklah kompleks. Allah Ta'ala hantar agama ini kepada Arab Badui yang bukan sukar untuk difahami, yang bukan terlalu abstrak. Al-Quran ialah sesuatu yang straightforward maknanya, yang mudah untuk difahami, yang tidak sukar. Jadi ajaklah manusia untuk kembali kepada agama Allah yang mudah ini. Ada juga yang kata yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jal, kami akan mudahkan urusan kamu, kami akan mudahkan engkau ke jalan yang mudah, yakni kami mudahkan urusan manusia untuk kembali kepada agama dengan bertaubat. Seperti mana yang telah saya sebutkan sebelum ini, taubat ini memadam dosa. Seolah-olah dosa itu tak ada lagi dah. Ini kelebihan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok syariat Nabi Allah Musa, syariat Nabi Musa ni siapa yang nak bertaubat, dia kena bunuh diri. Maksudnya dia kena bunuh orang tu bunuh dia, orang tu bunuh orang ni. Dia bunuh orang lain bunuh dia, bunuh sama-sama. Untuk bertaubat kepada Allah. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Nabi Musa sebut, bila mana kaum dia terlibat dengan syirik, pergi menyembah lembu yang dibina oleh Samiri, bila mereka nak bertaubat kepada Allah, Nabi Musa kata, sama-sama kamu kena bunuh sesama kamu untuk bertaubat kepada Allah. Tapi agama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang mudah. Agama yang bersifat taubatnya itu simple, taubatnya itu tidak membebankan, tidak menyukarkan. Taubat di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah taubat yang didahului dengan penyesalan terhadap dosa, diikuti dengan azam tak mau buat lagi, dan terus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau dosa kita dengan Allah, 3 benda ini sudah memadai untuk memadam dosa. Kita ada dosa, umpamanya dosa kita dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian bila kita dah berdosa ni, kita menyesal dengan dosa tersebut, kita tinggalkan dan azam tak mau buat lagi. Dosa kita telah terpadam. Dan taubat kita dikira sebagai taubat yang nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dosa dengan manusia, 3 syarat ni perlu ada, dan kita perlu pulangkan semula barang yang kita ambil daripada orang, ataupun kita meminta maaf, minta halal daripada orang tersebut. Mudahnya syariat Islam untuk memberikan jalan pulang kepada orang yang telah tersasar jalan. Maka Allah Ta'ala kata, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan kepada manusia, terutama yang terlibat dalam dosa-dosa, terutama yang terlibat dalam maksiat, terutama yang terlibat dalam perkara yang Allah Ta'ala muka. Kembalilah bertaubat, kerana taubat itu adalah satu benda yang mudah. Kembalilah kepada agama Allah yang benar, kembalilah kepada syariat yang benar, kerana syariat yang benar itu adalah sesuatu yang mudah untuk dimasuk. Hanya sekadar mengucap kalimah syahadah bagi orang yang sebelum ini kufur, hanya memerlukan taubat bagi mereka yang telah pun memeluk agama Islam tetapi tersasar jalan. Itu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan mudah itu ialah rukhsah. Allah Ta'ala memberikan syariat yang dipenuhi dengan rukhsah, berikan peringatan kepada manusia, yakni kamu kalau banyak melakukan maksiat kepada Allah, kalau banyak melakukan kekufuran kepada Allah, kamu kena tahu bahawasanya syariat yang Allah Ta'ala beri ini syariat yang dipenuhi dengan kemudahan. Tak susah pun untuk kamu masuk agama ni, tak susah pun untuk kamu tekun berada dalam agama ini, untuk mengamalkan ajaran agama ini, kerana ia dipenuhi dengan rukhsah. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Baik. Kata Hamka, kita tengok Hamka kata apa? Memberi peringatan adalah kewajipan yang ditugaskan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tetapi hendaklah ditilik ruang dan waktu, mungkin dan patutnya, supaya peringatan itu berhasil. Berilah peringatan jika memberi peringatan itu memberikan manfaat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ayat ni macam letakkan syarat. Ayat ni macam letakkan syarat, berilah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Maksudnya kalau peringatan tak berikan manfaat, adakah kewajipan memberikan peringatan itu akan gugur? Sebenarnya tak juga. Kerana tugas memberikan peringatan ini adalah tugas kita. Dari sudut hasil, adakah ia memberikan manfaat ataupun tidak, bukan di bawah pengetahuan kita. Kita tak tahu orang yang kita dakwah ini, adakah satu hari dia akan ikut kita ataupun tidak. Kita juga tak tahu ketika mana kita memberikan nasihat, adakah orang yang mendengar nasihat kita itu mengambil manfaat ataupun tidak daripada nasihat kita. Dah kenapa diikat dengan jika nasihat itu memberikan manfaat? Sebahagian ulama tafsir, antaranya Al-Fakhrul Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib ataupun At-Tafsir Al-Kabir, dia menyebutkan kadang-kadang dalam ayat Al-Quran ini memang ada diikat dengan syarat, tapi syarat itu tidak dimaksudkan. Maksud syarat itu bukan satu ikatan. Kalau syarat tak ada, maka benda itu tak ada. Hanya sekadar menyebutkan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermusafir di atas muka bumi ini, bila kamu bermusafir, tidak menjadi satu dosa ke atas kamu untuk kamu melakukan qasar salat. Jika kamu takut orang-orang yang kafir akan memberi bencana kepada kamu. Jika ni syarat. Adakah bermakna kalau kita musafir, kalau kita takut dengan orang kafir je baru kita boleh qasar ataupun tak? Ia tak termasuk dalam syarat boleh qasar. Sedangkan syarat boleh qasar ni adalah jarak perjalanan yang mencukupi. Sama ada kita takut ataupun tak takut, ia tidak menjadi syarat. Jadi ayat yang kita baca ni pun sama macam itulah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan wahai Muhammad akan peringatan kepada manusia jika peringatan itu memberikan manfaat. Bukan bermakna kalau tak beri manfaat maka tak payah peringatkan. Tak. Memberi manfaat, waalaikumsalam. Memberikan manfaat adalah sesuatu yang ghaib, yang kita tak tahu. Sebab masa kita dakwah tu mana kita nak tahu orang tu ambil manfaat ke tidak daripada dakwah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ulama tafsir kata yang dimaksudkan dengan berikanlah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Ayat ni maksudnya sama ada beri manfaat ataupun tidak, peringatan itu perlu diberi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebutkan jika memberi manfaat? Kerana itu yang paling mulia, iaitu orang mengambil manfaat. Sebab bila kita bagi nasihat ke orang, ada orang ambil manfaat, ada orang tak nak ambil manfaat. Ada orang yang dengar, ada orang yang lari. Jadi ayat ni maksudnya apa? Ayat ni maksudnya, kita boleh katakan maksud ayat ni, berikan peringatan wahai Muhammad kepada manusia. Sama ada peringatan itu memberikan manfaat kepada manusia ataupun tidak. Peringatan tu memberikan manfaat. Tapi adakah manusia yang mendengar itu nak mengambil manfaat? Itu jadi persoalannya. Jadi ayat ni bagi tahu, berikanlah peringatan. Sama ada peringatan itu diambil manfaat oleh manusia ataupun tidak, tak kisah. Tapi kenapa tak sebut sama ada atau tidak? Tidak tu tak disebut. Yang memberi apa? Yang tidak memberi manfaat tak disebut. Yang tu tak payah sebut. Sebab benda tu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Itu tak payah sebut. Itu tafsiran yang kedua. Baik. Tafsiran yang ketiga. Ayat ni nak bagi tahu kepada kita yang mendengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengambil manfaat. Seperti mana kita bagi tahu ke orang,
saya ni sekadar beri nasihat kepada kamu jika kamu nak mengambil manfaat daripada nasihat ni. So kita nak bagi tahu kat dia, ambillah manfaat daripada nasihat saya ini kalau kamu ingin berjaya. Jadi Allah Azza wa Jal nak mengingatkan manusia yang mendengar nasihat, yang mendengar peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beringat elok-elok, supaya ambil manfaat daripada peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada juga yang kata ayat ni bermaksud memberi peringatan kepada Nabi. Tadi peringatan kepada kita supaya kita yang dengar nasihat Nabi ni ambil peringatan. Ada juga yang kata dah, yang dimaksudkan dengan ayat ni ialah nak bagi peringatan dengan Nabi. Sebab nasihat Nabi, peringatan Nabi, walaupun ada orang yang dengar dan ambil manfaat, tetapi tetap ada sebahagian orang yang tak mau ambil dan tak mau dengar. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib pun tak ambil manfaat daripada nasihat Nabi, tak ambil manfaat daripada ajaran Nabi, tak ambil manfaat daripada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So nak bagi tahu kepada Nabi, ayat ni nak bagi tahu kepada Nabi, berikanlah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Maksudnya apa? Maksudnya ada di kalangan manusia ni wahai Muhammad yang tak mau dengar peringatan, yang tak mau ambil manfaat daripada peringatan, walaupun peringatan itu disampaikan oleh sebaik-baik manusia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini merupakan hakikat yang kita kena terima. Dalam dakwah ini ada orang takkan suka dengan kita. Ada manusia ni dia tak suka. Pasal apa? Tak tahu. Kadang-kadang kita pun heran. Kan kadang-kadang kita ni pun jadi heran. Siapa dia tak suka kat aku Kita tak tahu. Tapi itulah resam dalam berdakwah. Itulah kita panggil sunnah di dalam berdakwah. Yang mana kita akan berdepan dengan cabaran dan kita akan berdepan dengan tribunasi. Seperti mana kita sebut ayat ni, tafsir ni seolah-olah macam kita kata, pergilah ajak manusia. Pergilah ajak manusia. Pergilah ajak manusia tersebut. Fulan, pergilah ajak Polan tu supaya dia ni ikut agama. Kalau dia nak ikut, tapi sebenarnya aku rasa dia tak nak ikut. Begitulah maksudnya. Nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad SAW, golongan Quraish yang degil ni, golongan Quraish yang keras kepala ni, golongan Quraish yang besar kepala ni, mereka memang tak mau ambil manfaat pun daripada nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah kok mana pun, bila dah kata dah benci jugalah. Tak mau mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ada juga yang kata, kita boleh juga mengatakan ayat ni memberikan satu makna yang terselindung, yang tersembunyi, tetapi terkandung dalam makna ayat ni, iaitu maksud yang sebenar daripada memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada manusia, ialah nak menjadikan mereka ni mengambil manfaat daripada nasihat kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ni bersifat lunak. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita ni bersifat lunak apabila kita menyampaikan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Allah bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang lain untuk masuk ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik-baik. Bahkan kepada Nabi Musa pun Allah Ta'ala suruh supaya dia bercakap dengan Firaun dengan percakapan
yang lembut, yang lunak. Kerana apa? Kerana kita nak di sebalik nasihat yang kita beri itu orang berfikir. Kita nak, ya, supaya bila dia dengar tu dia fikir. Kalau dia sebelum dia nak tolak tu ataupun dia nak terima tu, dia fikir dulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah oleh kamu berdua ini, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi jumpa pada Firaun, kerana Firaun itu tagha. Apa itu tagha? Melampaui batas. Tughyan, dia tagha, dia melampaui batas. Dia sombong, dia takabur, dia zalim, dia melakukan kerosakan. Semua sifat jahat ni adalah pada Firaun tu. Tapi Allah Ta'ala kata faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Berikan kepada dia itu kata-kata yang lunak. Berikan kepada dia itu kata-kata yang lembut. Sebab la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu beringat dan dia menjadi takut. Sebab kita dulu pun tak ada jugalah nak begitu ambil berat tentang agama ni. Tuan-tuan mungkin daripada awal tuan-tuan jadi orang baik. Tapi saya ni pun dulu sama jugalah, ada zaman-zaman hitam kita kan, zaman jahiliah, zaman sekolah menengah dulu, zaman nakai, ada juga kadang-kadang. Tapi ustaz-ustaz bagi nasihat dengan nasihat yang baik. Dia bagi nasihat yang elok. Jadi kita berfikir, betul juga tu. Betul juga Maka sebab itu nasihat yang baik, nasihat yang berhikmah, peringatan yang lunak akan menjadikan orang berfikir. Betul juga tu. Jadi kita ni bila nak berdakwah, bila nak memberikan nasihat, tujuan utama adalah supaya orang mengambil manfaat daripada nasihat kita. Orang mengambil manfaat daripada nasihat kita. Itu yang paling utama sekali. Kalau nasihat kita tu kita dengar pun, kita pun tak mau ambil manfaat, maka kita kena tukarlah cara. Kita kena tukar cara dakwah kita tu. Sebab dakwah bukan untuk seronok-seronok pada diri sendiri. Dakwah bukan untuk syok sendiri. Dakwah adalah untuk orang lain mengambil manfaat. Tapi bukanlah bermakna kita tundukkan pula prinsip kita ataupun kita buang prinsip kita. Itu bukan hikmah, itu penakut. Kita tak perlu lunturkan prinsip, tetapi kita perlu deal dengan manusia ini supaya dia bersedia mendengar. Tapi kita tak nafi, ada juga manusia yang keras kepala. Sebab kalau dakwah yang pandai dan cerdik itu tak ada orang tentang, maka Nabi-Nabi ni ada orang tentang juga. Adakah Nabi tidak pandai dalam berdakwah? Tak. Nabi lah orang yang paling pandai dalam berdakwah. Kalau tak, buat apa Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi? Bahkan itu pula akan menjadi hujah kepada manusia. Engkau hantar satu orang Nabi yang apa ni, kata orang Perak, yang mulutnya jelabah. Mulut jelabah ni mulut celupa. Yang mulutnya celupa. Kan? Yang mulut dia tu capui, kata orang Belih ni kan. Takkan Allah Ta'ala nak hantar Nabi yang mulut capui? Takkan Allah Ta'ala nak hantar Nabi yang mulut kasar, yang mulut jahat? Orang akan lari. Oleh kerana tu Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi ni daripada kalangan mereka yang akhlaknya baik, daripada kalangan yang akhlaknya terpuji, percakapannya jelas. Ibnul Athir menyebutkan bahawasanya Nabi SAW ni afsahuhum lisana, lidah yang paling fasih di kalangan orang Arab, Nabi Muhammad SAW. Wa abyanuhum lahjata, dan lahjah Nabi ataupun logat Nabi itu logat yang paling difahami oleh orang Arab pada zaman tu. Logat Nabi ni logat yang paling difahami oleh orang Arab pada zaman tu. Kan? Dan perkataan Nabi itu perkataan yang paling jelas. Jadi kalau orang tak mau dengar, itu masalah dia, bukan masalah pada Nabi. Bukan sebab Nabi itu tak mampu nak berikan orang faham, tak. Tapi memang masalah dia lah. Dialah yang bermasalah kerana tak mau ambil manfaat.
Jadi kita kok mana pun kena jadikan dakwah kita ni, manfaat dia ataupun tujuan utama dia adalah untuk menjadikan orang ikut mengambil manfaat daripada apa yang kita sampaikan. Itu yang paling penting sekali. Baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata orang yang beriman ni dia sentiasa mengambil manfaat daripada peringatan. Kalau tengok muka surat 214, muka kata apa? Dia kata, maka tidaklah memberi manfaat misalnya berpidato agama dan menyuruh manusia zuhud, membenci dunia dalam gedung parlimen. Nampak? Ini yang dimaksudkan dengan hikmah dan memberi manfaat. Apa itu hikmah? Ini saya nak cerita juga berkenaan dengan hikmah. Hikmah bukan bermaksud sesuatu yang lembut semata-mata. Hikmah bermaksud ialah bijaksana. Bijaksana ini ialah menggunakan laras bahasa yang sesuai di tempat yang sesuai pada manusia yang sesuai. Umpamanya hikmah, apabila kita memberikan nasihat kepada anak yang telah kita berikan nasihat berkali-kali, dengan nasihat yang sama tapi dia tetap langgar. Tiba-tiba kali ini kita marah dengan meninggikan suara. Kalau orang tanya pasal apa marah, dia kata saya dah sebut berkali-kali tapi dia tetap degil. Kali ini saya kena marah. Marah tersebut ada alasan yang valid, maka marah itu hikmah. Nabi SAW pernah memarahi isterinya dan memulaukan sebahagian daripada mereka selama sebulan. Adakah itu hikmah? Pastinya hikmah. Setelah Nabi SAW memberikan peringatan, mereka langgar juga. Maka Nabi pulaukan mereka, tak cakap dengan mereka sebulan. Hikmah. Nabi SAW berperang dengan orang-orang Quraisy. Adakah perang itu hikmah? Ya, peperangan itu hikmah. Untuk siapa yang hikmah tu? Untuk orang yang lawan agama, untuk orang yang memusuhi kita, maka hikmahlah. Baik. Kata Hamka, tengok Hamka kata apa? Maka tidaklah memberi manfaat misalnya berpidato agama dan menyuruh manusia zuhud, membenci dunia dalam gedung parlimen, atau berpidato lucu-lucuan di rumah orang kematian. Ni kata tak ada hikmah ni, tak beri manfaat. Patutnya duduk dalam parlimen, beri ucapan agama dalam parlimen, sepatutnya kita berikan nasihat supaya mereka berlaku adil, supaya mereka tak zalimi orang, supaya mereka ini bertanggungjawab. Jangan cuai dalam melaksanakan tanggungjawab, jangan bias, jangan hukum sebahagian orang, lepaskan sebahagian orang, jangan curi duit rakyat. Baru betul. Saya ingat lagi dulu saya dijemput oleh seorang menteri. Menteri ni dia jaga parlimen. Dia menteri di Jabatan Perdana Menteri masa tu. Dia jaga parlimen. Lepas tu dijemput saya. Bulan puasa dijemput saya untuk salat tarawih. Lepas tu bertazkirah pada staf pejabat dia di parlimen tu. Jadi saya pun bagi nasihat. Lepas daripada salat tarawih tu saya bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah berkenaan dengan amanah. Saya bagi tazkirah berkenaan dengan bahaya khianat kepada tanggungjawab yang telah ditetapkan ataupun yang telah diberikan oleh rakyat. Menteri ini dengar ceramah saya, tazkirah saya. Lepas dia dengar tu dia kata, "Ush, pedih ni." Dia kata, "Pedih tazkirah ni. Tapi bermanfaat untuk saya." Jadi pedih tu pedih lah. Dengar tu memang pedih. Tapi at least memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Ya. Kalau pergi rumah orang mati, kata Hamka, takkan bila kita bagi tazkirah berlucu-lucuan, tak sesuai, tak memberi manfaat, bahkan orang kata tak sensitif. Berpidato bersedih hati di perayaan perkahwinan. Bila orang suruh ceramah kahwin, dia pergi suruh ingat tentang kesedihan. Ni tak kena. Pidato membenci harta pada rakyat yang miskin. Patutnya bila rakyat yang miskin, kita cerita kat mereka untuk bersabar atas kemiskinan.
dan berusaha mengeluarkan diri daripada kemiskinan. Tiba-tiba suruh buang harta, suruh benci harta. Pelik. Maka sampai bila-bila pun orang miskin tak keluar daripada kemiskinan. Dan lain-lain sebagainya. Maka bukanlah memberi manfaat peringatan yang dilarang dalam ayat 9 ini, melainkan yang dilarang ialah pidato yang tidak ada manfaatnya, kerana tidak tahu waktu dan tempatnya. Seseorang pendakwah kena pandai dalam menentukan apa yang bermanfaat dan apa yang tak bermanfaat untuk audiens yang mendengar. Sebab itu Ali bin Abi Talib kata, haddisun nas bima ya'qilun atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Bercakaplah kamu dengan manusia sekadar apa yang mereka faham. Adakah kamu tahu, adakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan, dikatakan berdusta? Sebab orang tak faham. Jadi menentukan sesuatu yang bermanfaat kepada audiens adalah kebijaksanaan yang dituntut daripada pendakwah-pendakwah yang mengajak orang balik kepada agama. Sayadzakkaru man yakhsha. Tengok ayat ke-10. Sayadzakkaru man yakhsha. Maka orang-orang yang takut, bukan tidak takut tu. Bukan tidak takut, betul salah tu. Maka orang yang takut akan beringat. Bila kita bagi peringatan, siapa yang akan ambil manfaat? Orang yang takut. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia, Tafsir Al-Kabir. Dia kata manusia ni bila berhadapan dengan kisah kiamat, bila berhadapan dengan hari kiamat, bila berhadapan dengan berita-berita kiamat, mereka ada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang beriman dengan kewujudan hari kiamat. Orang yang beriman dengan kewujudan hari kiamat, apabila mendengar ayat Quran dan sunnah, mereka ini akan ada perasaan takut. Dia dah beriman dah. Apa saja yang aku buat dalam dunia ni, Allah Subhanahu wa taala akan minta malaikat catat. Allah Taala akan arahkan malaikat untuk catat. Jadi dia kena behave, dia takut. Takut nanti dia akan diazab di akhirat. Itu yang pertama. Sebab itu Allah Taala kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya manusia yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Okey. Yang kedua, golongan yang kedua ialah golongan yang kita boleh kata mutaraddid. Golongan yang tak buat keputusan. Ada ke tak ada? Entahlah, saya pun tak tahu. Nak kata ada macam tak ada, nak kata tak ada macam ada. Orang macam ni sukar juga nak ambil manfaat daripada nasihat dan sukar nak jadi takut. Sebab dia pun macam tak apa yakin. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tapi yang lebih teruk daripada tu ialah orang yang memang mengingkari, membantah tentang kewujudan kiamat. Bila mereka mendengar berita tentang kiamat, bila mereka mendengar dalil Al-Quran dan Sunnah menceritakan tentang kewujudan kiamat, mereka akan menafikan ataupun mereka akan mendustakan ayat-ayat ini. Mereka akan mendustakan ayat-ayat ini. Baik. Timbul satu persoalan. Bila Nabi SAW disuruh untuk memberikan peringatan, sedangkan manusia ni ada 3 kategori. Ada kategori yang beriman, ada kategori yang ragu-ragu, ada kategori yang menentang. Dan macam mana Nabi dikirakan memberikan peringatan, sedangkan yang menentang dan juga yang ragu-ragu berkemungkinan tak tahu pun tentang ilmu-ilmu agama. Tak tahu pun tentang ilmu tu. Dan macam mana boleh dikatakan memberikan peringatan? Tuan-tuan faham tak memberikan peringatan ni apa? Memberikan peringatan ni maksudnya orang tu dah berilmu dah. Cuma dia lupa, kita kena ingatkan dia balik. Kita orang beriman ni, tuan-tuan, kita ni mukmin.
kita beriman dengan rukun iman, kita percaya dengan rukun Islam, kita melaksanakan rukun Islam, maka kita beriman, kita mukmin, kita muslim. Kita tahu tak apa itu rukun iman dan rukun Islam? Tahu. Tapi kadang-kadang terlupa. Tahu tak hukum hakam syarak? Tahu. Kadang-kadang kita terlupa. Kita tercuai dan kita terleka. Dan bila kita dengar kuliah yang seperti ini, mungkin kita akan diperingatkan balik. Oh, okey, saya ingat balik. Ya Allah, ampunkan saya kerana terlupa. Contohnya. Tapi kalau orang yang ragu-ragu, daripada awal dia ragu-ragu. Dan orang yang daripada awal dia membantah, maka dia tidak dikira ada ilmu. Kerana para ulama mengatakan, ilmu ni ialah sesuatu yang memberikan manfaat kepada pemilik. Kalau dia tak beri manfaat, dia dikira maklumat, bukan ilmu. Baik. Ilmu ni kali pertama kita tahu dan beri manfaat pada diri, maka dikatakan ilmu. Tapi bila lama-lama kelamaan kita lupa, ini memerlukan peringatan. Tapi Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan hanya kepada orang yang telah beriman. Allah suruh Nabi berdakwah kepada semua manusia. Orang yang telah sedia beriman perlu diperingatkan. Orang yang ragu-ragu dan orang yang menentang, mereka tak dikira telah mengetahui, mereka dikira menolak. Jadi bila menolak, kenapa nak diperingatkan pula? Patutnya diberitahu. Sepatutnya Allah Ta'ala kata pada Nabi, peringatkanlah kepada orang yang telah beriman dan beritahulah kepada mereka yang jahil. Beritahulah kepada mereka yang menentang. Sebab orang yang menentang, orang yang jahil, orang yang ragu-ragu, mereka ni tak perlu diperingatkan. Sebaliknya perlu diajar dengan maklumat supaya mereka menerima maklumat yang baru sampai. Jadi kenapa hanya disebutkan berikan peringatan? Ulama tafsir mengatakan disebabkan oleh kerana Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan dan disampaikan kepada orang-orang yang tak beriman dan ragu-ragu ini begitu jelas. Ayat Quran yang bercerita tentang kewujudan kiamat, ayat Quran yang bercerita tentang agama di sisi Allah, hadis yang menceritakan tentang kiamat, hadis yang menceritakan tentang agama Allah terlalu jelas, sangat-sangat jelas, sehingga kan orang yang ragu-ragu dan orang yang menentang pun tahu, maka mereka seolah-olah telah berilmu yang hanya perlu diperingatkan semula sahaja. Dalil daripada Quran dan Sunnah ini terlalu jelas menceritakan tentang hidayah. Cuma kenapa yang ni degil? Kenapa yang ni ragu-ragu? Bukan kerana mereka tak tahu, tapi kerana mereka tidak menggunakan akal fikiran dan jiwa mereka untuk menerima dalil yang terang, cerah seperti mana cerahnya matahari di tengah-tengah hari. Itu maksud yang disebut oleh para ulama tafsir, antaranya Fakhruddin Ar-Razi. Baik, sebab itu Allah Ta'ala kata orang yang takut akan ambil manfaat daripada peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW. Iaitu, kata Hamka, iaitu bahawa bagi orang yang telah tertanam dalam dirinya rasa khasyah, yakni rasa takut kepada Allah, peringatan itu akan besarlah faedahnya. Sekepal akan dibumikannya, setitik akan dilautkannya, dipegangnya erat, dibuhulnya mati. Maksudnya orang yang takut pada Allah Ta'ala ni, sikit nasihat pun dia akan ambil, bagi dia besar. Dan sikit pun, sekepal pun dia anggap sebumi, setitik dia anggap selaut. Itu besarnya nasihat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tak mau beriman dan orang yang ragu-ragu, yang tak terima manfaat, mereka sebenarnya tahu tentang isu ni, tetapi mereka menutup jiwa mereka daripada menerima ilmu. Maka mereka perlu diperingatkan, bila lagi nak menerima hidayah, bila lagi nak menerima kebenaran, sedangkan kamu telah tahu begitu banyak di dalam Al-Quran, begitu banyak di dalam Sunnah, dalil-dalil yang menceritakan tentang kebenaran agama ini.
Itu sebab disebut peringatan. Peringatkan wahai Muhammad. Bukan ajar wahai Muhammad. Peringatkan. Selain daripada Allah Ta'ala suruh Nabi ajar ni, Allah Ta'ala suruh peringatkan. Peringatkan pada semua manusia. Kerana Quran yang kamu akan bawa ini, Quran yang jelas, Quran yang teliti, Quran yang tidak ada kerumitan untuk memahaminya. Baca pun faham dah, straightforward. Jadi mereka hanya perlu diperingatkan. Bila lagi nak terima? Bila lagi nak terima ayat Quran yang begitu jelas ni? Sebab tu orang kafir ni dipanggil kafir. Kafir ni bukan satu perkataan yang ofensif. Sehingga orang kafir pun kadang-kadang bila kita kata, awak orang kafir, dia rasa macam kita hina dia. Sebenarnya istilah kafir ialah bukan satu istilah yang ofensif. Istilah kafir pada literal meaning ialah orang yang bercucuk tanam. Kenapa orang kafir yang tidak menerima agama Islam itu dipanggil orang yang bercucuk tanam? Kerana dia menutup jiwanya daripada menerima iman. Itu saja. Bukan kita nak kata kafir ni jahat sungguh, dah. Bukan pada perkataan tu kira jahat. Perkataan tu tidak ofensif, maka tak perlu rasa offended dengan perkataan kafir. Cuma dia kata janganlah panggil kafir ustaz, kasar sangat. Panggillah non-Muslim. Samalah tu. Non-Muslim dalam bahasa Inggeris, kafir dalam bahasa Arab. Non-believer. Samalah tu. Cuba tanya orang-orang kafir ni, kita macam mana pada agama dia? Dia kata kita kafir lah juga. Cuma kita kena percaya yang Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Dan mereka di sisi kita kafir. Bukan kerana kita nak hina mereka. Tetapi kita nak jelaskan hakikat keadaan mereka. Yang tak mau beriman dengan akidah kita, dengan syariat kita, seolah-olah mereka ni petani. Kalau kerja petani menutup bumi dengan tumbuhan, mereka menutup jiwa mereka daripada menerima dalil yang begitu jelas, ayat-ayat Quran yang begitu jelas, hadis-hadis Nabi yang begitu jelas menceritakan tentang kebenaran agama. Itu maksudnya. Ya, baik. Dan orang-orang yang degil dengan dakwah ini bukan hanya sekadar mereka tak mau dengar, sebenarnya mereka dengar, tapi mereka menjauhkan diri. Sebab itu ayat yang ke-11 dia kata apa? Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang paling cilaka, orang yang paling cilaka menjauhinya, yakni menjauhi nasihat, menjauhi peringatan. Baik. Dekat sini ada problem untuk memahami. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-11 ni, wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang paling cilaka menjauhi nasihat. Dah kalau orang yang paling cilaka menjauhi nasihat, orang yang cilaka macam biasa macam mana pula? Dia kan bahasa Arab ni ada isim tafdhil, ada sifat musyabbahah. Contoh, dia tu baik. Dia tu paling baik. Ada beza tak? Kalau kita kata dia tu paling baik, maksudnya ada yang baik tapi bawah sikit daripada yang paling baik. Dia ni paling cemerlang, maksudnya ada orang yang cemerlang. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala kata orang yang paling celaka menjauhi nasihat, adakah bermaksud wujudnya orang yang celaka? Bila Allah Ta'ala kata orang yang paling celaka menjauhi nasihat, menjauhi peringatan, diberi peringatan dia lari, diberi peringatan dia tak mau ambil manfaat, dia menjauhkan diri, adakah bermakna akan muncul golongan yang celaka biasa, tak sampai yang paling celaka ni? Sebahagian ulama kata dah, tak semestinya bila kita kata dia ni paling celaka, maksudnya ada yang celaka bawah sikit pada dia, tak semestinya. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Taala berfirman, ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Allah Taala kata ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat mereka menetap dan lebih baik tempat rehat mereka. Maksudnya syurga
pada orang-orang yang masuk ke dalamnya itu tempat yang paling baik dan tempat rehat yang paling selesa. Adakah bermaksud ada sesuatu yang baik tetapi tidak sebaik syurga di akhirat? Tak ada. Syurga itulah yang paling baik dan terbaik. Tak ada bawah lagi pada syurga. Tak ada. Sebab dalam di akhirat nanti ni sama ada syurga ataupun neraka. A'raf tu pun sementara. Yang duduk tengah-tengah ni. Orang yang sama, dosa dan pahala sama. Duduk tengah-tengah sekejap. Tapi akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itu je pilihan yang ada. Dan bila Allah Ta'ala kata, paling baik tempat tinggal, paling baik tempat berehat, adakah bermakna wujudnya satu tempat yang baik tapi kurang daripada syurga? Tak. Sama macam ni. Bila Allah Ta'ala kata, yang paling celaka akan menjauhinya, adakah bermakna wujud orang yang celaka bawah sikit daripada yang paling ni? Tak semestinya. Kerana ada ayat Quran yang telah menjadi dalil. Tapi ada juga kemungkinan orang wujudnya yang celaka tapi tak sampai kepada tahap paling celaka. Ada juga. Ada juga kemungkinan tu. Sebab kan saya sebut tadi, orang yang berdepan dengan dakwah Nabi ni kan ada 3 kategori. Kategori yang saya ulang balik. Kategori yang pertama ialah kategori mereka yang beriman kepada apa yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni golongan manusia yang selamat. Ada satu lagi golongan ialah golongan yang mutaraddid. Dia tak bantah Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Dia tak lawan Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Orang macam ni macam Abu Talib. Macam apa? Mut'im bin Adi, orang yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif, tak ada perlindungan, dia tak lawan dengan Nabi, dia tak musuh dengan Nabi, tapi dia tak ikut Nabi, tapi dia beri perlindungan. Dia beri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah, mendapat perlindungan daripada dia. Tapi ada di kalangan manusia dia lawan Nabi, dia menentang Nabi. Orang yang degil ni pula ada juga martabat-martabat dia. Yang pertama, orang yang memusuhi Nabi bila dengar dalil, mereka menjauhinya. Menjauhkan diri. Tak mau dengar, tutup telinga. Satu lagi, dia pergi martabat yang lagi dahsyat daripada tu. Dia fitnah kepada pembawa kebenaran. Seperti mana yang dilakukan oleh Firaun. Dia tahu Nabi Musa tu bukan tukang sihir. Tapi bila mana dia telah ahli-ahli sihir dia telah kalah, maka dia fitnah Nabi Musa ni pengamal sihir. Sedangkan dia tahu. Sebab Firaun ni pun ada juga pengetahuan berkenaan dengan sihir ni. Dia tahu yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tapi dia fitnah. Bukan hanya sekadar dia menjauhi, tetapi dia memusuhi dan memfitnah. Bahkan dia berusaha untuk memadamkan pula. Usaha untuk padamkan pula kebenaran yang telah disampaikan pada dia. Ini manusia-manusia, kategori manusia yang sangat-sangat celaka. Yang paling celaka. Habis itu yang celaka biasa, orang yang tak mau mengikuti tetapi tak musuh. Cuma dia ragu, betul ke apa yang dibawa oleh Muhammad ni? Macam Abu Talib, tuan-tuan. Abu Talib ni satu karakter yang baik. Abu Talib ni karakter dia baik. Dia tak musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga Nabi elok-elok. Dia beri perlindungan pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain nak kacau Nabi pun tak boleh sebab dia orang politik. Dia berikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Abu Talib, dakwah Nabi ni taklah begitu ditekan. Sebab dia tak ikut, tapi dia tak musuh. Dah kenapa bila Nabi SAW ajak dia masuk Islam, dia tak mau? Nabi betul-betul bersungguh nak ajak dia masuk Islam. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laha indallah.
Wahajju laka biha indallah, wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk melepaskan engkau di hari akhirat nanti. Abu Talib ni, dia tak marah kat Nabi, dia tak kata, Muhammad, teruk engkau ni wahai Muhammad, pergi daripada aku, tak ada. Dia kata pula, hatta la yaqula an-nas inna Aba Talib taraka dina abai. Dia kata aku tak mau sebut. Aku tak mau sebut perkataan tu. Kerana nanti orang kata Abu Talib meninggalkan ajaran nenek moyang. Ini benda yang sangat-sangat menyedihkan daripada Abu Talib. Kerana dia tak musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ambil jalan untuk memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjaga Nabi. Dia pelihara dakwah Nabi. Tapi dia tak mau ikut. Pasal apa tak mau ikut? Kerana fikir apa orang kata. Nanti orang kata macam ni pula. Nanti orang kata macam ni pula. Kita kalau banyak sangat takut dengan apa yang orang kata, tuan-tuan, yang ni problem. Kita sepatutnya kena fikir apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Bukan apa yang manusia kata. Kau nak fikir manusia kata apa? Kita kena fikir dulu. Manusia ni bagi apa kat kita? Manusia ni bagi kita apa? Sampai kita kena dengar cakap mereka kata apa? Sebab kadang-kadang banyak usaha-usaha nak ajak orang balik kepada sunnah ni terbantut, tuan-tuan. Bukan disebabkan mereka tak terima hidayah ataupun tak faham hujah, tapi kerana takut orang kata apa. Tu problem kita. Problem kita ni terlalu memikir orang kata apa. Nanti orang kata apa? Saya malas lah ustaz nak buat benda ni. Ya, benda ni sunnah ustaz, saya tahu. Tapi nanti orang kata apa? Orang kata apa ni telah menjahanamkan dan telah membinasakan satu manusia yang sangat-sangat berjasa dalam sejarah Islam, iaitulah Abu Talib. Jadi kita bimbang. Takut orang kata apa ni menyebabkan kita nanti terhalang masuk dalam syurga Allah. Na'udzubillah. Kita mengharapkan agar kita sama-sama dapat masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kebimbangan tu tetap ada. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencela golongan yang suka mengikut tanpa berfikir orang-orang sebelum mereka. Kami buat macam ni dulu, kami nampak tok nenek kami buat macam ni. Kami buat macam ni dulu sebab apa? Sebab dulu orang dulu dah buat macam ni, kita buatlah. Kita nak fikir banyak-banyak buat apa? Kita buat je macam mana yang orang dulu buat. Amalan yang seperti inilah yang membahayakan. Kepercayaan seperti inilah yang membahayakan, yang dilawan oleh agama. Agama bukan suruh kita ikut buta tanpa bertanya. Agama tak suruh kita ikut buta tanpa berfikir. Tapi agama suruh kita menggunakan akal fikiran kita, rasional kita, untuk beragama dengan agama yang dipenuhi dengan bukti, fakta. Tapi bila mari sebahagian hari ini, bila orang tanya dalil, dia marah pula. Yang sebut tu ustaz-ustaz, marah pula orang tanya dalil. Sedangkan orang nak faham. Baguslah dia pergi tanya dalil tu, sebab dia nak faham agama dia. Kita pergi marah pula. Mu orang awam, dia kata. Mu orang awam. Awak tu orang awam, dia kata. Tak payah nak tahu dalil. Tapi dalam bab cucuk vaksin, dia nak tahu pula dalil. Patutnya tak payahlah tanya. Cucuk je lah. Tapi dalam bab cucuk vaksin, kemain lagi ustaz-ustaz nak dalil bagai. Kan? Saya bukanlah inti ustaz-ustaz ni, tapi kadang-kadang saya nampak double standard. Sepatutnya kalau awak kata dalam bab agama, orang awam tak payah tahu dalil, dalam bidang sains yang bukan bidang awak pun sepatutnya awak tak payahlah pergi tanya dalil, pergi cucuk je lah. Ni kemain nak pergi tahu dalil, nak baca statistik, dah macam awak tu saintis pula. Kan, duk tuduh orang tu ejen Dajjal, duk tuduh orang ni ejen Dajjal. Jadi kadang-kadang saya pun pelik double standard kita. Dan semalam keluar satu video, satu audio, saya dengar audio. Seolah-olah macam mengatakan sains dan agama ni bersaling bercanggahan. Saya tak nafikan di sana ada teori sains yang
disebutkan oleh orang barat bercanggah dengan akidah Islam. Seperti contoh teori yang kata manusia ni berevolusi daripada burung. Yang ni kita tak percayalah, canggah dengan akidah Islam. Tapi teori yang mengatakan matahari pusing bumi, keliling bumi, teori ini tak ada dalam Islam, tuan-tuan. Tak disebut pun dalam Al-Quran. Sebab dia, saya dengarlah audio tu, dia kata Quran kata matahari keliling bumi, kita percaya sains. Bumi yang keliling matahari. Bagi saya lah, kalau siapa yang baca Quran dia akan tahu. Quran tak pernah kata matahari keliling bumi. Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu, ya, matahari itu bergerak pada tempat yang ditentukan untuknya. Bukan bergerak pusing bumi, tak. Dia kata matahari itu bergerak. Dan memang saintis hari ini pun buktikan yang semua benda yang terapung di atmosfera, bukan atmosfera, di angkasa lepas bergerak. Matahari itu pun bergerak, berputar. Matahari itu ada orbitnya. Bahkan semua benda dalam Bima Sakti ni, galaksi kita ni mampu putar. Tiada dia punya pusingan orbit dia. Subhanallah, apa yang disebutkan oleh Quran itu dibuktikan betul oleh sains. Tapi orang agama nak cakap buat dalam isu ni. Kan? Dalam bab agama dia punya marah kalau orang awam cakap. Dalil pun tak boleh tanya. Tapi dalam bab sains, dalam bab masakan, dalam bab vaksin, semua dia nak masuk campur. Ini benda yang tak sihat, tuan-tuan. Memalukan. Kalau orang bukan Islam dengar, dia duk anggap Islam adalah agama yang tak saintifik. Padahal bukan Islam yang sebut, dia yang salah faham. Dia yang salah faham. Baik. Hamka kata, dia kata, siapakah orang yang celaka itu, yang menjauhi nasihat itu? Iaitu orang alladhi yaslan naral kubra, iaitu orang yang menyala-nyalakan api yang besar. Artinya bahawa dalam hidupnya ini tidak ada usahanya hendak mendekati syurga dengan takut kepada Tuhan, dengan iman dan amal yang saleh. Telinganya ditutupnya daripada mendengarkan peringatan yang benar. Dia asyik memperturutkan hawa nafsu. Oh, ini bahaya, tuan. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita dengar nasihat. Bahkan Nabi dalam hadis Nabi kata, ad-dinun nasihah. Agama itu dibina di atas nasihat. Jangan biarkan diri kita ni tak dengar peringatan. Tak dengar Quran, tak dengar sunnah, jangan. Kalau boleh sehari itu biar dengar satu peringatan. Kalau boleh satu hari itu dengar satu ayat Quran, ambil tadabbur daripada dia ataupun hadis. At least kita dapat bersihkan diri kita. At least lah kita dapat bersihkan diri kita daripada benda yang tak elok, daripada sifat takabur, daripada sifat riak. Sebab itu, maka sejak kini dia telah mulai menyalakan api neraka yang besar buat membakar dirinya sendiri. Bertambah dia membuat dosa, bertambah dia menyalakan api. Lagi dibuat dosa, lagi disediakan tempatnya dalam neraka. Dia tidak mahu melaksanakan perintah ilahi yang telah menciptakannya, yang telah membuat perseimbangan dalam dirinya, yang telah mengatur hidupnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Ini saya sebut dulu ni. Yang Allah Ta'ala murka sangat kepada orang yang buat syirik ni, sehingga semua amalan dia tak diterima ni, ialah Allah Ta'ala tu yang ciptakan kita, beri segala-galanya pada kita, beri nikmat, beri anggota, beri kesenangan, beri kemewahan, tapi kita pergi sembah satu benda yang tak ada kaitan dengan kita, yang tak berikan kita apa-apa. Maka ia sudah cukup untuk membuktikan kemurkaan, untuk menjadikan kemurkaan Allah itu, sehingga orang yang syirik ni tidak layak untuk mendapat rahmat di akhirat nanti. Ya, baik. Dia tidak mahu melaksanakan perintah ilahi yang telah menciptakannya, yang telah membuat perseimbangan dalam dirinya, yang telah mengatur hidupnya dan memberi petunjuk kepadanya. Dia tutup telinganya daripada mendengarkan itu semuanya. Lalu yang dikerjakannya ialah apa yang dilarang. Merosak pribadi sendiri dengan memakan dan meminum yang haram,
tidak sembahyang, tidak puasa, tidak berzakat, tidak berniat menolong sesama manusia yang melarat dan dosa-dosa lain sehingga putus tali hubungan batinnya dengan Tuhan dan dengan manusia, dengan dirinya sendiri. Dinyalakannya api neraka itu dari sekarang, dan kesanalah dia akan pergi kelak di akhirat, kerana jalan yang ditujunya memang ke sana sejak semula hidup. Jadi, orang yang macam ni akan masuk neraka yang sangat besar. Kenapa Allah Ta'ala kata neraka yang besar? Baik. Ulama ada beza pendapat sikit di sini. Sebahagian ulama seperti Al-Hasan Al-Basri kata, An-Narul Kubra itu neraka Jahannam. Dia akan masuk neraka Jahannam. Habis itu, bila kata api yang besar tu neraka Jahannam, adakah api yang kecil? Ada. Api yang kecil tu api dunia. Api yang besar tu api neraka Jahannam. Tetapi sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Fakhrul Razi, dia kata yang dimaksudkan dengan Narul Kubra itu ialah neraka yang paling besar sekali. Sebab orang ni dia bukan orang biasa-biasa. Orang ni bukan orang biasa-biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah manusia yang menjauhkan dirinya daripada mendengar peringatan. Bila dengar peringatan, dijauhkan diri. Dia tak mau dengar langsung. Ni bahaya ni. Orang yang tak mau dengar nasihat, orang yang tak mau dengar penjelasan, orang yang tak mau dengar apa yang orang nak cakap, ni bahaya. Semalam ada satu orang hamba Allah, dan dia minta maaf kat saya. Di kesempatan ni saya bacakan kepada tuan-tuan. Ya. Saja nak baca kat tuan-tuan, bagi tuan-tuan dengar. Mana dia? Bilanglah. Okey ni. Dia kata, Assalamualaikum Dr. Rozaimi. Dia kata, tiada soalan, cuma kami suami isteri ingin memohon maaf kepada doktor sebab dulu kami pernah salah anggap dengan doktor akibat hanya membaca komen netizen dan tak selidik betul-betul. So instead of watching doktor punya videos, we just avoid it due to fear of kalau apa netizen dan bloggers cakap ni betul. Tapi Alhamdulillah, Allah Maha Berkuasa dapat membuka hati kami untuk try dengar apa yang doktor sampaikan dalam kuliah di YouTube. Dan kami mula sedar humans memang mudah termakan dengan fitnah. Kami suami isteri tak pernah mengutuk doktor, cuma kami pernah cuba avoid ceramah doktor takut-takut kami jadi follower. Dan Alhamdulillah kami sekarang dah jadi follower doktor dan kami harap sangat doktor maafkan both of us for our ignorance. Teruskan hidupkan ajaran sunnah. Kami sentiasa menyokong ustaz dan sentiasa mendoakan ustaz. Semoga ustaz berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Saya tak kata saya ni orang baik, tuan-tuan. Saya ni pun ada silap juga. Tapi mesej seperti ini membuktikan kepada kita. Mesej seperti ini membuktikan kepada kita bahawasanya kadang-kadang kita berpendirian, mengambil pendirian sebelum kita mendengar sebenar-benarnya tentang orang yang kita nak buat satu pendirian terhadap pegangan dia. Sebelum kita nak kata dia ni tak bagus, dia ni bagus, kita dah kaji betul ke orang lain yang cakap? Ini problemnya. Kadang-kadang manusia ni hanya berpada orang lain buat keputusan untuk dia, sedangkan dia boleh dengar sendiri, sedangkan dia boleh buat keputusan sendiri, tapi dia rela untuk tidak mendengar penjelasan tu sebab sifat manusia. Ini biasanya macam tu lah. Dengar dulu kan, dengar dulu dan baru buat keputusan. Dengar dulu, kerana mungkin yang disampaikan tu adalah peringatan yang baik.
Tapi dia tak mau dengar. Dia menjauhi. Kadang-kadang menjauhi ni akan merugikan. Dengar, fikir, dan buat keputusan. Okey. Baik. Summa la yamutu fiha wala yahya. Kemudian bila dia dah masuk dalam neraka, kata Allah, kemudian dia tidak mati dalamnya dan dia tidak hidup. Apa maksud tak mati dan tak hidup? Ada yang kata, sebahagian ulama tafsir kata tak mati dan tak hidup ni, dia berada dalam satu keadaan di mana azab dia tu sangat-sangat berat. Kerana orang Arab ni bila dia nak sebut tentang azab yang berat, contohnya macam orang tu terkena, orang kata apa, orang tu terkena azab yang sangat pedih, dia kata dia tak mati dan tak hidup dalam musibah tu. Tak mati pun tidak, hidup pun tidak. Tu seksa sangatlah tu. Ada yang kata nafas orang yang berada di dalam neraka ini sampai ke halkum. Nak kata nyawa tu keluar terus sehingga dia mati pun tidak. Nak kata kembali semula roh tu ke jasad untuk dia hidup pun tidak. Dia berada dalam keadaan sakarat. Dia berada dalam keadaan yang sangat menyeksakan. Sangat-sangat menyeksakan. Ini keadaan orang yang berada di dalam neraka Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya dan dia juga tidak dikira sebagai hidup. Dia hidup tak macam orang hidup. Macam mana hidup tak macam orang hidup? Macam nak mati. Macam kita sebut, separuh mati aku tahan. Dia kata, separuh mati aku. Dia tak mati. Tapi nak kata hidup pun sakit sangat. Nak kata mati pun ada nyawa lagi. Ya? Meranalah dia dalam neraka itu, kata Hamka. Tengok muka surat 216. Meranalah dia dalam neraka itu, tidak akan mati. Sebab mati hanya sekali je. Allah Ta'ala ni, bila sampai ke negeri akhirat, semua orang dah masuk ke dalam syurga, semua orang dah masuk ke dalam neraka, akan dibawa seekor kibash, akan dibawa seekor kambing, akan disembelih kambing tu. Kemudian dikatakan tidak ada lagi kematian. Mati telah digambarkan dalam bentuk kambing dan mati itu telah dimatikan. Mati telah mati. Kematian telah mati. Tak ada lagi mati selepas itu. Allah Ta'ala takdirkan tak ada lagi mati. Maka sebab itu kata Hamka, tidak akan mati. Sebab mati hanya sekali. Iaitu ketika hari perpindahan daripada alam fana dunia kepada alam khulud, yakni alam yang kekal, yakni akhirat. Padahal di dunia ini banyaklah orang yang mati terlepas dari sengsara kerana sakit telah sampai di puncak. Maksudnya bila sakit tu, kesakitan tu dah sampai kepada puncak, dia mati. Bila mati tak terasa apa dah. Tapi akhirat ni tak ada tu. Dia tak ada cut off period tu, tak ada. Dia tak ada cut off of the pain, tak ada. Ya? Terlalu sakit orang pun mati. Terlalu panas, mati. Terlalu dingin, mati. Terlalu susah, mati. Malahan ada orang yang ingin saja lekas mati kerana derita itu rasanya tidak terpikul lagi. Biarlah saya mati. Dia ingat mati. Sebab dia kata, dia terfaham mati itu pengakhiran bagi segala merana, kesengsaraan, kemeranaan. Tapi dalam neraka tak ada mati. Dalam neraka itu tidaklah akan dapat terlepas dari sengsara azab dengan mati. Kerana mati tidak ada di sana dan tidak pula dapat hidup. Tak nak kata hidup pun tak, dah tak macam orang hidup. Kerana hidup bererti di akhirat itu ialah dalam syurga Jannatun Na'im, dengan segala nikmat yang telah disediakan Allah bagi hamba-Nya. Maka adalah satu pepatah Melayu yang terkenal yang dapat sedikit menggambarkan penderitaan di neraka itu. Hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Maksudnya nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak. Nak kata hidup macam mati, nak kata mati ada nyawa lagi. Itulah keadaan orang yang berada di dalam neraka yang seksanya itu tidak berhenti-berhenti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya cuba untuk jawab. Yang mana saya tak mampu tu kita tangguh pada kuliah akan datang, insya-Allah.
Waalaikumsalam. Patutkah kita meletakkan limit, memberi nasihat contoh dalam 3-4 kali? Atau patutkah kita berhenti apabila orang memarahi atau perintah kita berhenti menasihat kepada mereka? Baik. Nasihat ni menjadi wajib apabila hanya kita saja yang mampu memberikannya berbanding orang lain. Hukum memberikan hukum nahi mungkar, hukum mengajak mencegah orang melakukan mungkar ini fardu kifayah. Kalau orang lain buat, kita tak payah, gugurlah. Tapi kalau orang lain tak tahu, hanya kita je yang tahu, maka dia jadi fardu ain. Jadi selagi mana kita melihat maksiat itu berlaku, maka kita wajib untuk mencegahnya. Nabi SAW memberikan satu kaedah. Nabi kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi." Bila sesiapa di kalangan kamu yang nampak kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, dengan lidahnya. Kalau dia tak mampu, dengan jiwanya. Wadzalika ad'aful iman, iaitu membenci perbuatan tersebut dengan jiwanya, itu selemah-lemah iman. Jadi kalau kita nasihat, kita nasihat. Walaupun disuruh kita berhenti. Tapi kalau kita mampu untuk memberikannya, kita berikan nasihat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah salafus salih menggunakan kaedah berdebat untuk berdakwah? Jazakumullahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Ya, sebahagian daripada sahabat seperti Ibnu Abbas siap berdebat lagi dengan golongan Khawarij. So berdebat ni wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat ini, dan berdebatlah dengan mereka dengan sesuatu yang terbaik. Berdebat ni adalah suruhan Allah. Berdebat yang Nabi SAW kata siapa yang menjauhinya akan dapat syurga tu, itu adalah berdebat yang tidak memberikan manfaat. Sama ada berdebat dalam perkara yang batil ataupun berdebat dalam perkara batil. Contohnya, suara siapa lagi sedap? Suara dia ke suara dia? Benda yang tak ada kaitan, benda yang tak ada manfaat. Nak berdebat juga. Ataupun berdebat dalam perkara yang tidak ada faedah. Kita tahu dah dia memang tak nak terima hujah kita walaupun kita berdebat. So tinggalkan, kena buang masa. Tapi kalau berdebat itu diyakini memberikan manfaat, maka kita debatlah. Mudah-mudahan dia menerima. Sebab itu Imam Syafi'i kata apa? Ma jadaltu ahadan illa tamannaitu ayyudhhirallahu al-haqqa ala lisan. Aku tidak akan berdebat dengan mana-mana manusia melainkan aku mengharapkan Allah menegakkan ataupun menzahirkan kebenaran pada lidahnya supaya aku boleh belajar. Itu Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kunut subuh, imam akan membaca secara perlahan apabila masuk fat fa innaka taqdi. Adakah ada dalil dalam hal ini? Barakallahu fiik, Allah barik fiikum. Sebenarnya tidak ada. Pertamanya, kunut subuh ni memang ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Hanbali dan juga Hanafi tak baca kunut subuh ni. Maliki dan Syafi'i baca. Tapi saya cenderung pada mazhab Hanbali dan juga Hanafi yang tidak membaca kunut subuh. Tetapi kalau tuan-tuan duduk di tempat mazhab Syafi'i, imam kunut subuh kan, sepatutnya dia baca kuatlah daripada awal sampai akhir. Makmum tu yang kena baca pelan bila tang fa innaka taqdi tu. Makmum kena baca pelan, bukan imam baca pelan. Makmum yang kena baca pelan, ikut. Sebab yang sebelum-sebelum ni Allahumma hdina fi man hada itu doa. Bila doa kita amin kan. Jadi bila fa innaka taqdi itu dia bukan doa. So kita ikutlah imam baca slow. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum ucapan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ketika i'tidal? Ulama berbeza pendapat, tapi yang sahihnya ia adalah sunat. Adakah perkataan kafir merujuk kepada orang yang menutup hati dari menerima ajaran agama? Ada daripada perkataan yang sama. Perkataan dalam ungkapan wa kaffir anna sayyi'atina. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maksud kaffara anhum sayyi'atihim ialah tutuplah kesalahan kami, tutuplah
kejahatan kami, tutup kejahatan kami itu seolah-olah macam benamkan dia. Jangan bagi nampak di hari akhirat nanti. Maksudnya ampunkanlah dia. So perkataan kafara itu digunakan. Itulah sebuah sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Datin Alia, kepada Haji Haili dan semua tim Tafaqquh Fiddin yang sangat-sangat berusaha untuk menjayakan kuliah kita pada malam ini dan malam-malam yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan hidup pada mereka. Jadi saya berhenti di sini dulu. Minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.